Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan kerajaan gagal memulihkan ekonomi negara susulan pandemik COVID-19 kerana prestasi positif Malaysia bagi 2021 menunjukkan negara ini berada pada unjuran yang baik ke arah mencapai sasaran ditetapkan pada tahun ini. Beliau berkata berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan dan juga Bank Negara Malaysia, ekonomi negara berkembang sebanyak 3.1% pada 2021 berbanding pengucupan 5.6% pada 2020. Beliau mengambil contoh pelaburan langsung asing FDI yang merekodkan peningkatan pada 2021 melebihi 50 bilion ringgit. Indikator positif itu katanya memberi gambaran bahawa negara sedang menuju ke arah pemulihan ekonomi untuk mencapai unjuran KDNK sebanyak 5.5% sehingga 6.5% bagi tahun 2022. Perdana Menteri juga berkata kerajaan sentiasa prihatin menjaga kebajikan rakyat terutama dalam membantu pekerja industri pelancongan yang terkesan akibat wabak itu. Beliau berkata demikian pada sidang media sewaktu lawatan rasminya ke Vietnam. Pada hari pertama lawatan rasmi itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan mesra dengan wakil pengurusan tertinggi beberapa konglomerat Vietnam termasuk yang berhasrat mengembangkan perniagaan ke Malaysia. Seterusnya, ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil dengan kecenderungan menurun antara 4.19 dan 4.21 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini kerana perang yang berlanjutan di Ukraine berpotensi memberi kesan kepada sentimen pasaran. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, bagaimanapun kenaikan ringgit juga mungkin boleh berlaku memandangkan harga minyak mentah Brent kekal pada paras tinggi melebihi $100 setung. Beliau berkata menerusi petunjuk dan panduan yang jelas daripada Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengenai kenaikan kadar faedah, pasaran telah menjadi lebih pasti dan meyakinkan bahawa pemulihan ekonomi telah berjalan dengan baik. Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat pada Rabu memutuskan untuk menaikkan kadar dana The Fed sebanyak 25 mata asas menjadikan kadar faedah penanda aras kepada 0.50%. Sementara itu, Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP telah berkuat kuasa secara rasmi untuk Malaysia pada hari Jumaat, membuka jalan kepada negara untuk menyepadukan ke dalam perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara dengan jumlah penduduk melebihi 2.2 bilion. Muhammad Afzal Nizam berkata ia boleh memberi pengisian kepada pasaran tempatan kerana Pakatan Perdagangan akan membolehkan akses yang lebih baik kepada pasaran baharu. Berasaskan mingguan, ringgit naik berbanding dolar kepada 4.1930 1975 daripada 4.1940 1975 pada minggu sebelumnya. Seterusnya, Bursa Malaysia diunjur diniagakan dalam jajaran kecil minggu ini apabila sentimen pelabur dijangka kekal berhati-hati berikutan ketidaktentuan pasaran di tengah-tengah konflik Rusia-Ukraine. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades Berhad Tong Pat Leng berkata indeks petunjuk pasaran itu dijangka didagangkan antara jajaran 1,575 hingga 1,595 pada minggu ini. Dari segi teknikal, paras ketahanan dijangkakan berada pada 1,600 mata manakala paras sokongan pada 1,550 mata. Bagi minggu lepas, FBM KLCI bergerak dalam aliran bercampur-campur sejajar dengan prestasi di Wall Street dan pasaran serantau serta beberapa faktor lain. Ia termasuk keputusan FOMC untuk menaikkan kadar dana persekutuan sebanyak 25 mata asas, meningkatkan penanda aras kadar faedah kepada 0.50%. Selain itu, krisis Rusia-Ukraine yang melonjakkan harga minyak mentah dunia serta sekatan pergerakan penuh di Shenzhen, China berikutan peningkatan kes COVID-19 juga memberi kesan kepada pasaran ekuiti tempatan. Bagaimanapun aliran masuk asing yang kukuh, harga minyak tinggi dan pengumuman penyambungan projek aliran transit berkapasiti tinggi 3 yang memberikan sedikit sokongan belian kepada kaunter pembinaan dan juga tenaga. Kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives mungkin mengalami pembetulan teknikal pada minggu ini berikutan permainan spekulatif yang berlanjutan. Menurut peniaga minyak sawit Jim Teh, bagaimanapun banyak pembeli fizikal dijangka memasuki pasaran apabila harga turun.
Beliau menjangkakan permainan spekulatif akan mempengaruhi harga MSM untuk berlegar antara RM4,000 dan RM4,500 satu tan metrik. Sementara itu, pemilik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics yang berpangkalan di Singapura, Dr. Satya Varka berkata dagangan minggu ini akan ditumpukan pada data dikeluarkan daripada Southern Peninsula Palm Oil Millers Association dan Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA. Tambahnya, minyak sawit mengakhiri minggu lepas dengan ditutup lebih rendah berikutan pelbagai perubahan dasar di Indonesia. Pembekal sawit global sepatutnya menyaksikan peningkatan ketara selepas Indonesia membatalkan dasar obligasi pasaran domestik. Bagi minggu lepas, niaga hadapan MSM adalah bercampur-campur mengambil petunjuk daripada prestasi minyak kacang soya pada Lembaga Dagangan Chicago Amerika Syarikat serta perkembangan konflik Rusia-Ukraine. Dari Jumaat ke Jumaat April 2022 susut sebanyak RM1,414 kepada RM6,166 satu tan metrik, Mei 2022 jatuh RM1,203 dan Jun 2022 berkurangan RM836. Julai 2022 merosot RM601, Ogos 2022 jatuh RM448 dan September 2022 susut RM200 kepada RM5,467 satu tan metrik. Kajian menyeluruh perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat untuk menaikkan gaji minimum bagi penjawat awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah berkata ia termasuk melihat semula keupayaan kewangan negara untuk menampung jumlah kenaikan tersebut. Dan kita tahu kerajaan juga mempunyai beban yang tinggi dalam membayar pension dan sebagainya. Dan kalau kita awam kita perlu right sizing, ya. Bukannya oversize dan sebagainya. Itu perlu pendekatan yang menyeluruh lah. Beliau ditemui selepas majlis perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan negeri Perak di Ipoh pada Ahad. Pada Sabtu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan di seluruh negara mulai 1 Mei ini. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri, perkara itu akan berkuat kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat-syarikat besar dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini.